Okey, selamat pagi semua dan bukan selamat pagi, selamat petang semua. Dan selepas cuti 2 minggu kita jumpa balik semua ada bersemangat untuk sambung belajar selepas cuti ini? Semangat ya? Okey, jadi kelas ni apa Sebab saya dah lama tak masuk kelas ni. Kelas ni apa? Pendidikan Kesihatan. PJPK, okey, PK. Kelas ni PK. Jangan lupa kita ada kelas PK ni, Pendidikan Kesihatan. Jadi di sini korang nampak apa? Dan nampak tajuk yang kita akan belajar hari ni? Ya, HIV dengan AIDS. Tapi sebenarnya selalu kita dengar HIV dengan AIDS ni dia bahaya, dia ada satu penyakit. Tapi sebenarnya macam mana dia terjadi dan apa itu HIV dan AIDS? Ada yang boleh terangkan? Tak tahu kan, sebab kita selalu dengar je HIV dengan AIDS, dengan dia sangat bahaya, tapi kita tak tahu kenapa dia bahaya dan apa punca, macam mana dia terjadi. Jadi dalam kelas hari ini saya akan cuba untuk awak semua fahamkan apa itu HIV dengan AIDS dan juga peringkat menjangkiti HIV dan situasi yang akan menjangkiti HIV dan juga kaedah untuk mencegah HIV ini. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan satu video dahulu. Dan sebelum itu saya nak awak semua catat apa yang ada dalam video ni. Nanti saya akan tanya soalan. Okey? Okey, semua ada sedia? Okey, tak apa. Saya tayangkan video dahulu dan fokus apa yang ada dalam video ni. Apa kandungan yang dia tunjukkan. Yang semua yang dia tunjuk dalam video ni adalah penting untuk fahami apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, itu saja. Jadi semua dah fokus. Ada nampak apa yang video tunjuk tadi? Okey, nampak? Okey, kalau nampak saya nak tanya. Secara perpasangan saya bagi masa lagi. Bagi 30 saat untuk bincang apa yang korang dah catat tadi dalam perpasangan. Saya akan tanya soalan yang apa yang video tadi tunjuk saja. Masa tinggal 20 saat lagi. Okey, masa tamat. Jadi saya akan pilih secara random lah untuk menjawab soalan saya. Saya nak yang depan ni, Afira.
Sebab hari ni kita belajar HIV dengan AIDS kan. Tadi video pun ada tunjuk apa itu HIV dengan AIDS. So, apa HIV? HIV ni stand for Human Immune Deficiency Virus. Ya, betul. Okay, thank you. Jadi, AIDS, saya nak Yunira. Apa itu AIDS? AIDS tu acquired immune deficiency syndrome. Ya. Ya. Betul ke? Deficiency syndrome. Betul. Ya. Jangan. Okey, tak apa. Jadi, itu adalah dia punya nama. Dia punya sekarang kita nampak HIV dan AIDS tu dia short form kan. Jadi nama penuhnya dia adalah ni. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Manakala AIDS adalah Acute Immune Deficiency Syndrome. Jadi apa beza dua ni? Untuk HIV dia adalah virus yang akan musnahkan sistem imun badan kita. Jadi dia akan menyebabkan badan kita tak boleh tahan penyakit. Badan kita akan jadi lemah dan dia akan attack antibody kita. Dan AIDS dia adalah satu peringkat di mana HIV iaitu peringkat yang terakhir apabila seorang dia jangkit HIV. Dan apabila dia dah sampai peringkat AIDS, dia akan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Jadi kalau dia ada penyakit, dia susah nak lawan penyakit itu sebab dia punya sel darah putih, dia punya imun sistem semua dah jadi lemah. Sebab HIV ni dia adalah satu virus, dia akan attack kita punya imun sistem. Jadi badan kita susah untuk nak melawan penyakit. Okay. Jadi seterusnya, apakah punca seseorang dia menjangkiti HIV? Okey, punca dia ada di sini. Yang pertama, saya nak Daniel tolong bacakan yang pertama. Baik, cikgu. Hubungan seks bebas bersama individu yang telah dijangkiti golongan termasuk hubungan melalui paras, tubuh atau hubungan. Ya, betul. Sebab seperti mana kita tahu, HIV dengan AIDS ni dia punya punca jangkiti yang paling utama adalah melalui hubungan seks yang bebas. Sebab kita tak tahu orang tu dia ada virus HIV ke tak. Kita tak tahu dia ada AIDS ke tak. Jadi apabila kita melakukan hubungan seks dengan orang yang mempunyai HIV, kita akan menjadi pembawa virus HIV pula. Okey. Dan yang kedua adalah penggunaan peralatan pembedahan yang tercemar. Contoh, contoh satu, berus gigi. Sebab kadang-kadang kita berus gigi, kita punya mulut dia akan ada luka yang kecil. Dia bukan tak ada luka langsung, dia akan ada luka yang kecil. Jadi kita kalau kongsikan peralatan yang seperti itu dengan individu yang ada HIV, kita akan tercemar, kita akan dijangkiti dengan HIV ini. Sebab virus ni dia akan menjangkit ataupun menyebar melalui darah. Sebab virus tu dia bila dia dah gosok gigi, virus tu dah ada dekat berus gigi. Kalau kamu terguna berus gigi tu, kamu akan kena juga. Jadi kita kena elakkan untuk kongsi peralatan peribadi. Okey? Itulah satu contoh. Mana tahu kadang-kadang kalau ada yang terguna ke ataupun bahaya juga. Dan ibu yang telah dijangkiti boleh merebakkan HIV kepada bayinya ketika dalam rahim dan melahirkan atau sewaktu menyusu. Sebab HIV ni dia akan dia akan bagi kepada bayi kita. Sebab kita adalah pembawa HIV dan virus tu adalah dalam darah kita. Jadi bila ibu mengandung, jadi bayinya automatik akan ada dengan virus HIV juga. Sebab darahnya semua daripada ibunya kan. Ibunya dia ada pembawa HIV. Pastinya bayi tu dia akan pembawa HIV juga. Dan pemindahan darah dan organ yang tercemar dengan virus HIV. Contoh apa pemindahan darah ni? Ya, demam darah. Demam darah satu, tapi biasanya demam darah tu diorang akan cek dulu. Yang lagi satu bahaya adalah suntikan jarum. Ya, berkongsi jarum. Sebab jarum kita bila dah cucuk, kita akan keluarkan apa yang akan atas tu?
darah yang akan atas itu kan. Jadi bila seseorang tu dia ada HIV, virus tu akan pada jarum tu. Kalau kita pakai lagi jarum tu, kena. Kita mesti akan menjadi pembawa virus HIV juga. Dan juga penagih dadah yang ini yang saya kata tadi, penagih dadah yang kongsi jarum dan alat suntikan. Sebab dia orang dadah tu dia orang pakai suntikan tu sama-sama sekali. Dia orang tak jaga kebersihan seorang satu kan, mesti dia orang kongsikan. Jadi itulah satu risiko mereka menjadi pembawa HIV ini. Okey, jadi semua dah jelas dengan apa itu punca kan? Okey, kalau jelas saya nak dalam kumpulan. Saya tengok tak ramai juga hari ni. Jadi saya bagi 4 kumpulan lah. Setiap 4 kumpulan. Meja 1, 2, 3, 4. Setiap kumpulan dapat satu kertas majau dan lukis apakah punca HIV. Bukan lukis petaminta. Okey. Punca menjangkiti HIV. Yang tadi ke cikgu? Ya, yang tadi cikgu jelaskan tu. Ada cikgu. Anda ada 3 minit saja ya. Secara ringkas. Apa punya soalan? Lukiskan punca menjangkiti HIV. Warna biru. Warna merah. Warna biru muda. Secara ringkas saja. Punca ya. Apa ni? Ini HIV ya? Punca. Boleh. Jadi saya telah terangkan. Paling tak Punca. Tak punya yang panjang. Just kata kunci je. Kata kunci tu okey. bebas. HIV? Oh, ni yang belakang tu. Punca HIV. Transfusi darah. Kongsian. Pengungsian jarum. Lagi 2 minit. Apa lagi? Lagi 1 minit. Pendermaan organ boleh terjadi. Lagi 30 saat. Pendermaan darah. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, semua berhenti. Bagi bertulis. Melukis pun berhenti. Okey, sekarang seorang wakil. Setiap kumpulan seorang wakil pergi depan. Angkatkan dia punya hasil kerja. Ayo. Lepas tu yang selainnya, jangan anda bawa pen ataupun marker masing-masing untuk tengok hasil kerjanya. Kalau ada yang apa-apa yang kurang, tambahkan. Kongsikan kertas yang kalau ada yang kurang. Okey, semua naik depan untuk tengok hasil kerja. Salah ni.
dah habis, boleh duduk. Dulu kita pernah. Ya, apa juga ya sebab ada lagi kandungan yang nak disampaikan nanti. Benar. Jam-jam sentiasa kita. Okay, baik, kalau dah siap, boleh duduk dan simpankan kertas banjol ni. Nanti papa, nanti letakkan belakang papan tu papan notis tu. Tapi jangan pergi slow, guys. Masukkan dekat slow dekat kertas. Baik juga. Out tiga. Okey. Jadi, seterusnya tadi kita dah tahu puncanya. Jadi, apabila orang tu dah kenal dengan HIV, dia ada beberapa peringkat untuk HIV ni dia pergi kepada X, iaitu yang peringkat yang pertama. Mesti kita akan proses jangkitan dulu sebab kita dah kenal dengan virus HIV ni, kita akan badan akan mengalami serangan sel badan daripada HIV ni. Dan proses yang kedua dia adalah proses yang tindak balas. Dan proses ini sistem imun badan dia akan bermula untuk menghadapi dengan virus ni. Dan dalam proses ini badan kita, imun sistem akan lawan dengan HIV ni. Dan dalam peringkat ini badan kita akan slowly HIV negatif jadi positif. Sebab HIV ni kalau sekali kita dah dimasukkan dalam badan kita, kita tak boleh keluarkan. Hanya peringkat awal je dalam masa 72 jam sebelum baru kita dapat berhentikan ataupun menghalang HIV ni dengan pergi hospital dapatkan rawatan. Dan yang peringkat ketiga adalah jangkitan asimptomatik. Nah, asimptomatik ni dia adalah tidak ada tanda. So, individu tu dia tidak ada apa-apa pun. Dia rasa macam biasa aja. Walaupun dia dah jangkit dengan HIV ni, tapi dia tak rasa apa-apa. Tanda semua tak ada. Dan tapi walaupun tanda tak ada, sistem imun sistem tu dia sedang diserang oleh virus HIV ni. Dan seterusnya dia akan pergi kepada peringkat yang keempat, iaitu jangkitan simptomatik. Dan jangkitan simptomatik ni dia beza dengan asimptomatik. Kalau asimptomatik dia tak ada tanda. Kalau simptomatik dia ada tanda. Ya, dia bermula mengeluarkan dia punya tanda tu. Dia dah ada sikit tanda. Contoh apa tanda dia? Ciri biri betul. Dia badan lemah. Kurus. Ya, dia akan jadi kurus. Segala tanda yang akan menyebabkan badan kita lemah itu adalah tanda HIV. Dan last sekali, peringkat yang kelima adalah X, iaitu selalu kita kata HIV dengan X kan. Sebab X tu adalah peringkat yang terakhir kepada jangkitan HIV ni. Dan dalam peringkat ni, pesakit dia akan didiagnosis sebagai pengidap X. Dan dia akan keluarkan pelbagai simptom. Dan badan dia akan jadi semakin lemah sebab imun sistem dia bukan tak berfungsi, dia kurang fungsi sudah. Dia tak fungsi seperti orang biasa. Okey. Dan dia kena dapatkan rawatan lah daripada hospital dan pihak hospital. Okey. Semua dah? Okey, saya bagi masa lagi untuk ingatkan apa peringkat ni. Nanti saya nak tanya pula. Tapi masa saya bagi tak lama. Tadi ke? Okey, semua dah? Okey, next. Team stand and share. Jadi sekarang ni saya dalam kumpulan lah. Dalam kumpulan tadi saya nak tanya. Yang kumpulan pertama, peringkat kedua, apa itu peringkatnya? Proses tindak balas. Betul ke? Nak berdiri dulu? Yang jawab soalan berdiri. Yang jawab soalan berdiri. Berdiri. Yang tak dengar arahan keluar. Tak, satu kumpulan. Satu kumpulan. Proses yang kedua apa tu? Peringkat kedua. Proses tindak balas. Betul ke kumpulan lain? Betul. Okey, betul. Duduk. Benar ke? Kumpulan kedua. Apakah proses yang
pembawa HIV ni dia tiada tanda ataupun gejala HIV ni? Peringkat ketiga. Apa itu peringkatnya? Jangkitan asimptomatik. Betul ke kumpulan lain? Okey, betul. Duduk. Kumpulan 3. Proses yang menunjukkan tanda-tanda HIV dengan AIDS ni dia peringkat yang ke berapa? 4. 4. Simptomatik. Namanya? Peringkat? Simptomatik. Simptomatik. Ya, betul ke? Okey, baik, betul. Duduk. Jadi last kumpulan. Apakah peringkat yang terakhir untuk jangkitan HIV ini? Ya ke? Dia akan jadi apa? Jadi S. Bila dia jadi S, dia akan jadi apa? Apa kesannya kalau dia ada S? Sakit. Apa? Dia perlu menjalankan ujian untuk mengesahkan dia ada penyakit AIDS. Ya, betul. Okey. Boleh duduk. Okey, jadi ini adalah peringkat untuk HIV ke AIDS. Seterusnya, situasi untuk mendedahkan diri kepada jangkitan HIV ini. Selalunya mesti kita pada satu situasi baru kita akan mengalami sesuatu yang berisiko tinggi kan, seperti HIV ini. Jadi HIV pun ada situasi yang akan menyebabkan diri kita bahaya sebab kita berisiko tinggi apabila berada dalam situasi tersebut. Seperti yang pertama, transfusi darah dan prosedur pembedahan yang lain. Yang ni adalah seperti yang saya kata tadi, contohnya jarum suntikan jarum tu dengan lagi satu ibu yang mengandung bayinya. Dan yang kedua adalah pergaulan bebas. Ketiga, kongsi peralatan peribadi. Dan yang keempat, terlibat dengan aktiviti pelacuran. Dan semua ni saya dah terangkan. Dan dia lebih kurang sama seperti puncanya. Okey. Dan macam mana kita nak mencegahnya? Okey, kita boleh mengelakkan diri daripada tidak melakukan hubungan seks sebelum berkahwin. Jangan melakukan hubungan seks secara raban. Dan tidak berlaku curang bagi pasangan suami isteri. Pegang pada ajaran agama dan sebagainya. Kita terdapat banyak kaedah untuk mencegah diri daripada HIV ini dan AIDS ni. Okey, jadi sekarang ni ada 4 kumpulan kan? Okey. Kumpulan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu 5, 6, 7, 8 sama juga. 5, 6, 7, 8. Jadi siapa yang kena nomornya, kena jawab soalannya. 5. 5 maksudnya kumpulan 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 balik. Okey, jadi tadi ada terangkan situasi mendedahkan diri dalam HIV ni. Jadi apakah situasi itu? Situasi mendedahkan diri kepada jangkitan HIV ni. Yang berkongsi jarum. Berkongsi jarum. Ya, betul. Okey, seterusnya saya lagi 2 soalan. Kumpulan 2. Okey. Jadi apakah cara untuk ada jawapan pula. Apakah cara untuk mencegah diri daripada HIV ini? Tidak berlaku curang. Kenapa tidak berlaku curang? Seks ramah ya. Ya, betul. Ya, betul. Okey, nampaknya ramai setuju Kalau ramai setuju, nampaknya betul lah. Okey, jadi last soalan. 8 maksudnya kumpulan tak ada. Okey. Apakah sekarang saya nak susah sikit. Terangkan 3 situasi yang akan
menyebabkan seseorang berisiko tinggi untuk mendapat HIV ini? Apa tadi? Satu transfusi darah. Lepas tu apa yang kita tadi berkongsi peralatan. Fungsi peralatan. Peralatan apa? Peralatan pribadi. Ya, betul. So, kita dah boleh share terus gigi. Nanti kita kena penyakit orang. Lepas tu yang ketiga pergaulan bebas. Kita boleh gaul bebas. Ya, okey. Betul ke semua? Betul. Okey, betul. Semuanya betul. Okey, jadi tadi kita dah tahu apa itu HIV dengan X. Jadi sekarang saya nak ulangkan balik, imbas kembali. Saya nak mana-mana aja lah yang Cindy untuk menjawab soalan. Yes. Kena di sini. Cuba terangkan ataupun menyatakan 3 punca yang menyebabkan HIV. Okey. 3 punca jangkitan HIV. Yang pertama ialah melakukan hubungan seks bebas. Ya. Yang kedua berkongsi jarum. Ya. Yang ketiga ialah demam darah. Demam darah, iya betul. Demam darah ke? Selalunya demam darah mereka akan cek. Akan cek darah tu. Transfusi darah. Transfusi darah. Okey. Okey, seterusnya lagi satu soalan. Ya, sebenarnya. Siapa nak volunteer? Sebentar ada soalan. Okey, sana seorang untuk terangkan 3 cara untuk mengelakkan diri daripada HIV. Okey, Daniel. Kapan di kelas kita? Dua tak tidur ulang solat. 3 cara untuk mengelakkan diri daripada HIV. Pertama adalah pakai perlindungan. Ya, Kedua adalah jangan sharekan barang pribadi. ya, Keempat adalah kena cek sebelum kahwin. ya betul. Jadi, last soalan saya nak tanya. Last saya nak tanya lagi. HIV dengan AIDS ni apa bezanya? Sama? Lalu, okey, ini lah. Saya mau buka cikgu dari dia. Jadi saya tulis HIV ni. Oh, okey. HIV itu cikgu merupakan virus. Ya. Virus peringkat awal yang melumpuhkan sistem pertahanan badan kita. AIDS tu bila HIV ni pada peringkat akhir HIV dia akan jadi penyakit AIDS. Ya ke? Ya, Cikgu. Macam sangat je. Cikgu senang dia explain step by step. Ya, ada 5 peringkat tu. Okey, cuba terangkan. Ya, cikgu. Kau lawan cikgu untuk baca ni depannya. Tak, first step ialah akan jangkitan HIV. Kedua adalah dia akan merasa side effect lah, macam feel like normal. Ketiga adalah anti-symptomatic. Sama juga Anti-symptomatic. ketiga asymptomatic. Ya. Keempat adalah symptomatic. Kelima adalah S. Ya, betul. Jadi sebelum tu ada apa yang tak faham tak dengan pembelajaran hari ini? Tak faham. Saya nak uji sebab saya macam tak percaya je. Okay, jadi ketua kelas Tobia nanti bagikan kepada semua pelajar dan hantar pada saya esok lah. Sip, cikgu. Okey, jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Kelima, cikgu. Okey. Sudah.